Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufiknya dapat kita hadir dalam majlis ilmu, dan ini satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, iaitu mereka beriman atas dasar ilmu dan mereka tahu bahawa agama ini adalah agama ilmu. Apa yang kita belajar pada hari ini dan juga pada hari-hari yang lain, kebanyakan adalah tajuk-tajuk yang kalau kita tak belajar, kita kata kita tahu. Bab solat ke, bab iman ke, bab apa sekalipun, kalau kita tak belajar, kita akan merasakan diri kita ni dah tahu dah tentang perkara ini. Makin kita belajar, makin kita sedar diri kita adalah seorang yang jahil. Banyak perkara yang kita tidak ketahui. Sebab itulah semua bab perlu kita tuntut ilmu padanya. Barulah kita tahu bahawa agama kita berdiri di atas ilmu. Dan ilmu yang diiktiraf dalam agama Islam semuanya ada dalil, ada bukti. Dan bukti yang ada dalam agama Islam adalah bukti-bukti yang sahih. Dan yang sahih, kaedah yang sahih dalam Islam itu adalah kaedah yang kukuh, yang dapat diyakini dan dipercayai. Kalaulah kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan iman yang umum, imannya sah. Namun bila bertambah ilmu, maka bertambah iman dengan ilmu tersebut, dengan pengetahuan tersebut. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini anda tengok kita ramai memenuhi dewan, walillahil hamd. Kelas kita ramai, dan antara kelas-kelas yang anda rasa ramai pemuda. Walaupun kita ada cikgu datang daripada jauh, walillahil hamd, syukur saya ucap tahniah. Dia bersama dengan isteri daripada Kuala Lumpur Baru, berjuang dengan usia yang kalau bandingkan kami, saya cikgu mungkin usia ayah atau atuk saya, tapi memandu bersama isteri daripada jauh, dan ini suatu perkara yang perlu kita syukuri. Semuanya ini terkandung dalam kalimah yang selalu kita ucapkan dalam mukadimah kelas. Dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir, dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Kelas kita, kelas akidah, mensyarahkan akidah at-tahawiyah berdasarkan kepada syarahan yang dilakukan oleh al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah. Dan kita masih lagi dalam membincangkan tentang ta'rif iman yang disebutkan oleh al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wal imanu wal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Ini yang disebutkan oleh al-Imam Tahawi rahimahullah. Dan saya tak perlu ulang lagi khilaf antara aqwal iman, cuma kita nak fokuskan pada dua qaul yang mana mewakili satu qaul dalam mentakrifkan iman adalah qaul Ahlussunnah wal Jamaah, dan ta'rif Murji'atul Fuqaha juga dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, namun mereka tersilap mengambil qaul Murji'ah pada dalam masalah ini. Kedua-duanya dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mentakrifkan iman bahawa al-imanu, iman adalah al-iqrar bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Tiga perkara yang disebutkan, al-iqradu bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan.
Ini ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Manakala ta'rif murji'atul fuqaha, mereka menyebutkan al-iman huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan, tanpa ditambahkan kalimah wal amalu bil arkan. Itu mereka tidak memasukkan amal dalam ta'rif iman, walaupun mereka mengiktiraf kepentingan amal, perlu beramal, dan orang yang tidak beramal dengan hukum syarak layak untuk dihukum dan sebagainya. Namun mereka tak jadikan itu sebahagian daripada iman, mereka jadikan itu sebagai kelaziman iman. Manakala ahli sunnah wal jamaah menjadikan amal itu sendiri sebahagian daripada iman. Oleh kerana itu, maka oleh kerana kefahaman itu berwujud, sudah pasti ada sebab kenapa mereka berbeza. Kerana ulama-ulama dalam agama Islam ini, mereka tidak berbeza dan mereka tak duduk fikir satu pandangan, mereka tiba-tiba keluarkan perkataan, tak. Ketika mereka mentakrifkan, bila berlaku khilaf, artinya masing-masing bawakan dalil. Mereka mempunyai dalil yang dipegang. Mazhab Abu Hanifah mengemukakan 3 dalil utama yang kita dah sebutkan sebelum ini. Dalil pertama, okey, perlu tulis tak? Kita tulis, okey. Saya ringkaskan apa yang kita belajar pada minggu yang lalu. Saya merujuk nama Murji'atul Fuqaha kepada Al-Ahnaf kerana kebanyakan mereka dikenali sebagai Al-Ahnaf di kalangan Hanafi Qudama. Mereka mengambil pandangan ini kerana pandangan ini juga merujuk kepada pandangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Dalil pertama, kenapa beliau kata iman itu adalah tasdik? Kerana pertama, kerana iman itu annal imana, iman fil lughati, kerana iman dalam bahasa huwa tasdiq. Ini dalil pertama. Iman dari segi bahasa adalah tasdiq. Jadi tasdiq kat mana? Hati, membenarkan dengan hati. Dalil pertama. Dalil yang kedua, saya ringkaskan semua kaitan dalil-dalil ayat Quran saya tak bawa, saya nak ambil kesimpulan saja supaya kita faham. Yang kedua, anna diddal iman, lawan iman, huwa at-takdzib. Iman artinya membenarkan. Ini kata Abu Hanifah bersama dengan pendukung beliau. Dari segi bahasa sama juga, dari segi bahasa juga lawan iman artinya at-takdzib, iaitu mendustakan. Beriman, percaya, kata beliau percaya, dan lawan iman adalah at-takdzib, ataupun at-takdzib wal juhud. Boleh saya tambah perkataan satu lagi, wal juhud, boleh. Juga erti sama dengan takdzib, iaitu mengingkari. Dalil yang kedua. Yang ketiga, atful amal alal iman. Ni bolehlah nak masuk belajar Universiti Negara Arab, ambil poin ringkas ni. Syarah panjang-panjang, ambil poin ringkas, betul, cuma bubuh dalil kat bawah. Syarah sikit, ada sikit. Tapi asasnya 3 ni. Kan saya rasa buat macam ni lebih mudah untuk kita faham. Kerana perbincangan dalam teks dia agak kompleks. Jadi kita pecahkan pada 3 hujah utama yang dibawa oleh Abu Hanifah bersama pengikut beliau. Iman dari segi bahasa artinya tasdiq. Iman, tasdiq. Maka tasdiq tempatnya di hati. Asasnya adalah hati. Lawan iman, takdzib, iaitu mendustakan, wal juhud, mengingkari satu perkara. Itu juga berlaku dalam
hati. Atful amal alal iman. Dalam banyak ayat Quran Allah sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat walladzina amanu wa amilus solihat. Banyak ayat iman dan amal. Bila diatafkan artinya al-atfu yufidul mughayarah atau al-atfu lil mughayarah. Dua benda kalau diletakkan dan artinya apa? Dua benda yang berbeza. Di sana Uncle Amri dan cucu angkatnya. Betul? Contoh. Jadi dan artinya dua orang yang berbeza. Okey. Jadi bila sebut dan artinya dua perkara berbeza. Ini hujah yang dibawa. Hari ini kita nak baca jawapan. Untuk jawapannya ni kita tangguhkan, memang tak sempat lah. Kita bawa ke minggu depan. Jadi fokus kita pada untuk menjawab persoalan pertama dan persoalan kedua kerana ia berkaitan dengan bahasa. Berkaitan dengan bahasa. Perbincangan ini berkaitan dengan kaedah nahwu kita sambung pada minggu depan. Kita bawa ke minggu depan. Saya padam ni bukan tak penting, tapi nak fokus ke perbincangan. Okey. Jadi macam mana jumhur ahli sunnah wal jamaah di kalangan ulama mazhab dan salaf hampir berlaku ijma' selain daripada pengikut Abu Hanifah mengatakan bahawa menjawab hujah yang dibawa atau mereka namakan sebagai syubhat lah. Kalau satu hujah bagi pihak yang mengatakan ini sebagai dalil, dia pakai dalil. Bagi pihak kata itu bukan dalil, kamu salah mengambil dalil, namanya syubhah. Okey, syubhah. Menjawab ini mereka kata ini satu kesamaran, salah faham. Okey. Jadi ada dua cara. Untuk poin pertama ada dua cara. Ulama sunnah jawab. Ada dua kaedah. Kaedah pertama sebagai ulama kata kami tak setuju iman dari segi lughah adalah tasdiq. Kami tak setuju. Cara kedua kata kami setuju. Walaupun kami setuju, maksudnya kami tak setuju. Mana habislah selesai. Tapi kalau katakanlah ada orang datang hujah kata tasdik ni memang dari iman dari segi bahasa adalah tasdik, kalau kami setuju sekalipun kami jawab balik dengan 6 jawapan. Sama juga lawan iman adalah takdzib. Kata mereka mazhab pertama yang kata setuju, kami setuju. Kami tak setuju. Lawan iman bukan takdzib. Dan kalau yang kata setuju, kalau lawan iman takdzib pun walaupun dari segi bahasa begitu, kami ada jawapan lain, iaitu jawapan yang sama seperti mana jawapan yang ada di jawapan yang pertama. Jadi boleh kita dua poin ni kita satukan pun tak apa. Hanya kita padam ni tambahkan wa. Satu ialah annal iman fil lughah wa tasdiq wa ضد al-iman huwa at-takdzib wal juhud. Okey? Selesai. Yang penting hujah Imam Abu Hanifah jelas. Okey. Hari ini kita baca apa yang disebutkan oleh mazhab jumhur. Okey. Mazhab pertama yang boleh saya padam? Okey, padam Mana dah jelas dari segi bahasa, hujah bahasa. Nak tulis jumhur ke ahli sunnah? Kata ahli sunnah lah. Kenapa? Kalau bagi ulama yang mengatakan bahawa khilaf tu khilaf suri, mereka kata jumhur. Bagi ulama kata khilaf ni khilaf hakiki, memang kaul murjiah walaupun mereka ahli sunnah, tapi pandangan mereka bukan pandangan ahli sunnah, mereka kata ni ahli sunnah menjawab. Ini bezalah. Kalau kata jumhur artinya pandangan ada khilaf dalam di kalangan ahli sunnah. Pandangan tu masih dua-dua pandangan ahli sunnah. Tapi bagi kebanyakan ulama, pandangan itu bukan mewakili ahli sunnah. Walaupun ianya dikeluarkan oleh ahli sunnah, maka dibezakan. Mereka adalah murjiah dan fuqaha. Walaupun mereka ahli sunnah, tapi mereka mengambil pandangan murjiah dalam bab ini. Walaupun tidak seperti murjiah yang lain. Kita dah bincangkan sebelum ini. Okey, apa jawapan yang dikemukakan? Okey. Saya ringkaskan dulu
sebelum kita baca apa yang ada dalam teks. Okey, dua cara, dua mazhab. Kita tengok apa yang tersebut. Okey, ada dua wajah. Wajahan. Mana dua cara, dua kaedah ulama menjawab. Wajah pertama, al-man'u min at-taraduf. Ini saya tengok apa yang disebutkan dalam. Okey. Al-man'u min at-taraduf. Dan yang kedua, at-taslim bit-taraduf. Pertama kata kami setuju memuradif. Kedua kata tak setuju. Dan perbincangan seterusnya saya saja tuliskan satu-satu sebab ada yang ambil gambar. Okey. Jawapan pertama, al-man'u bit-taraduf. Orang yang mengatakan tak boleh, ni bukan muradif. Apa hujah mereka? Pertama, hujah mereka ikhtilafu fit tasrif. Dari segi bahasa, amana tak sama dengan saddaqah. Kata Ahnaf kata iman artinya tasdiq. Itu amana sama dengan saddaqah. Tapi dari segi tasrif artinya dari segi ilmu perubahan perkataan tak sama. Ini yang kita baca pada yang lepas. Pada pertemuan yang lepas. Okey, ikhtilaf tasrif artinya berbeza perubahan bahasa tersebut. Sebab ini perbincangan bahasa. Kalau ia yang muradif, kebiasaannya sama. Maksudnya kalau saddaqa amana, saddaqa bihi amana bihi, saddaqa lahu amana lahu, dia masih sama. Tapi kalau tengok pada tasrif, tengok pada perubahan yang berlaku dalam binaan perkataan amanah dengan sadaqah, berbeza. Kalau seseorang menyampaikan berita pada kita, kita percaya. Kita percaya bahawa dia, contohnya yang disebutkan dalam buku kita, Nabi sampaikan agama pada kita. Kita percaya kepada Nabi, kita kata saddaqahu, betul? Ini bahasa Arab. Saddaqahu, mana kata Abu Bakar beriman dengan Nabi. Saddaqahu Abu Bakar. Abu Bakar beriman dengannya. Itu dengan Nabi SAW. Dipanggil saddaqah. Saddaqahu. Okey. Boleh digunakan pakai. Tapi kalau iman, tak boleh kita kata amanahu. Tak ada dalam bahasa. Dari segi tasrif, kalaulah saddaqahu sama dengan tasdiq, sama makna dengan iman, kita kata saddaqahu artinya membenarkannya, mempercayainya. Amanahu sudah penting, maknanya mempercayainya. Tapi tak ada bahasa amanahu. Tak ada dalam bahasa. Jadi dari segi perubahan lain. Okey. Saddaqa bihi. Saddaqa bihi digunakan membenarkan dengan apa yang dibawanya, betul? Saddaqa membenarkan dengannya, saddaqa bihi. Okey. Kat sini amana. Okey. Membenarkannya. Okey, bukan. Dua ni sama. Saddaqahu, saddaqu bihi maknanya sama. Saddaqahu atau saddaqa bihi maknanya sama dari segi bahasa, betul Okey, ramai orang belajar agama sini. Sama makna dengan saddaqahu, saddaqa bihi maknanya sama. Itu membenarkan Nabi SAW, mempercayai Nabi SAW. Tapi kalau iman, amanahu, ada tak? Tak ada dalam bahasa. Tak, maknanya bukan begitu. Kalau kata amana bihi, ada tak? Ada, beriman dengannya.
Tapi bukan beriman dengan Nabi, beriman dengan berita yang dibawanya. Maksud iman billah, beriman dengan amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kami beriman dengan berita yang dibawa Nabi Muhammad berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan kerasulan, berkaitan dengan hari kiamat. Ni berita. Sedangkan yang tajuk perbincangan sekarang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang betul, ini pun tak diguna pakai, bukan muradif kepada sadaqah bihi, malah yang betulnya diguna pakai amanalahu. Inilah wajah yang benar dalam bahasa. Dari segi kaedah bahasa, perubahan tasrif pada ayat penggunaan bahasa Arab tak sama. Ini hujah pertama. Jadi mereka kata ini bukan muradif. Walaupun mereka semua akur bahawa makna tasdik wujud dalam iman, tapi bukan muradif. Sebab pun mukadimah disebut oleh Syekh, kadang-kadang iman boleh tasdik itu bermakna iman, kadang-kadang setengah tempat iman bukan tasdik. Okey. Harap yang ni kita jelas. Ini hujah pertama yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Okey. Kenapa jadi kita baca minggu lepas? Kadang-kadang keliru sebab memang penterjemah tersalah letakkan perkataan Arab dia. Tersalah dan ada yang tak diterjemahkan. Okey. Jadi mungkin editor tak perasan benda ni. Bila tertukar bahasa kita jadi pening. Ini segi bahasa. Yang kedua. Okey, jawapan yang kedua. Ini dari segi tasrif. Yang kedua dari segi makna. Dari segi makna kita tengok. Hujah pertama. Hujah yang kedua. Al-farqu fil ma'na. Saya lebih suka tulis bahasa Arab. Sebab satu melatih kita belajar gunakan istilah Arab. Yang kedua tulisan Rumi saya malu nak tunjuk. Jadi Arab teruk-teruk pun lebih baik daripada Rumi. Kalau tulis Rumi ramai yang kutuk kan. Kalau Arab ramai yang tak tahu sangat. Jadi orang nampak pun orang tak kisah je kan. Okeylah tu. Sebab tu saya selalu buat bahasa Arab. Terpaksa, bukan sebab nak tunjuk tak. Okay. Al-farqu fil ma'na bainal iman, antara iman wa tasdiq. Hujah yang kedua. Dari segi makna ada perbezaan. Walaupun kadang-kadang sama, kadang-kadang ada tempat sama, tapi ada tempat yang berbeza. Hujah ini yang akan kita baca kejap lagi. Akan kita baca. Apa buktinya? Kita baca kat kitab. Sebentar lagi. Ada keadaan iman berbeza dengan tasdiq. Saya bagi bayangan dan bagi jawapan terus. Kesimpulan. Tasdiq diguna pakai untuk kita mempercayai semua perkara. Contoh. Kalau saya buat contoh minggu lepas. Saya dapat contoh. Orang kata. Contoh lepas. Isteri Abu Mu'az tunggu di bawah. Isteri Abu Mu'az tunggu suaminya di bawah. Kita percaya tak? Percaya. Kita saddaqahu. Benar. Orang percaya. Saddaqahu. Mana seorang beritahu. Abu Mu'az, isteri tunggu bawah tu. Jadi Abu Mu'az percaya. Okey. Saddaqahu. Dia membenarkan orang yang sampai beritakan tadi. Tapi kalau perkataan begini tak boleh diganti dengan kata amanalahu. Tak boleh kata tak boleh digantikan dengan iman. Adakah dia percaya? Adakah tiap-tiap tempat percaya artinya tasdiq? Tak. Berita, mana kalau orang beritahu pada kita, PRN Melaka, jangan sentuh. Tukar contoh lain. Ya? Ramalan cuaca. Cuaca di luar hujan. Dia kata saddaqna bihi atau saddaqna, kami percaya. Saddaqna lahu atau saddaqna bihi, kami percaya dengan berita yang dibawa atau percaya dengan orang yang bawa berita. Kalau lahu kembali kepada orang, bihi kembali kepada berita. Saddaqna
hu sama boleh guna pakai kami percaya pada dia. Boleh guna pakai saddaqnahu ke, saddaqna bihi, berita dibawa, saddaqna lahu pun boleh dengan lafaz takkid. Semua boleh guna pakai. Tapi kalau iman tak digantikan bukan tasdik. Amana lahu pun tak boleh, amana bihi pun tak boleh. Sebab lafaz iman hanya diguna pakai untuk perkara ghaib. Ya saya. Betul. Saddaqahu berkaitan dengan umum. Kalau nak kata, tapi kalau membenar saddaqahu berkaitan perkara ghaib diguna pakai juga. Berkaitan dengan benda syahadah, benda yang zahir dia pakai juga. Saddaqahu lebih umum. Amana lahu atau amana bihi hanya diguna pakai untuk tajuk berkaitan dengan perkara ghaib. Dari segi makna berbeza. Kalau nak dikatakan iman artinya tasdik segi bahasa dan dipakai perkataan tasdik saja, macam mana dengan makna yang lain? Macam mana dengan perubahan-perubahan bahasa yang wujud? Jadi mereka hujah yang kedua, mereka kata dari segi bahasa pun iman tidak semestinya makna tasdik. Kalau maknanya berbeza, dia sama keadaannya seperti takrif iman dan Islam. Islam dan iman kadang-kadang makna sama, kadang-kadang makna berbeza. Tak boleh kita Islam adalah muradif kepada iman. Tak boleh kita kata begitu. Sebab kadang-kadang iman bermakna Islam, kadang-kadang Islam bermakna iman, namun kadang-kadang dia berbeza. Bila dia berbeza, tidak boleh dikatakan muradif. Tak boleh dikatakan kata seerti. Dia kata yang berbeza, kadang-kadang membawa makna yang sama. Okey, jelas ini. Hujah yang kedua. Hujah yang ketiga. Okey. Hujah ketiga, wujudul kufri tasdiq. Satu lagi mudah, bahasa Arab ni dah ada kat kitab, copy paste je. Bahasa Melayu nak buat ayat sendiri. Okey. Hujah ketiga, wujudul kufri ma'at tasdiq. Boleh berlaku kekufuran, orang tu boleh jadi kafir, dikatakan sebagai kufur walaupun dia mempercayai. Betul tak? Kata Hanafiyah tadi, kufur iman lawannya juhud ataupun apa tadi lah? Takdzib. Iman lawannya takdzib. Kata Ahli Sunnah tak. Tasdiq bukanlah syarat iman, takdzib bukan syarat kufur. Betul? Ada orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, percaya, tasdik dengan kebenaran Nabi, tapi tak ikut macam Abu Talib. Betul tak? Abu Talib mentasdikkan tidak dengan kebenaran Nabi bawa, tasdikkan, tapi dia tidak beriman. Ada orang beriman kata tasdik membenarkan, saya percaya awak, tapi saya nak lawan awak. Ada tak orang begitu? Lawan. Orang kafir yang percaya yang kebenaran Islam, cerita tentang mukjizat Quran sebagainya, tapi dia kafir. Wujud tak? Wujud. Adakah kerana dia membenarkan apa yang Islam mesti kata dia orang mukmin? Tak. Belum lagi. Iman lebih daripada itu. Ni hujah yang ketiga. Tiga hujah ni menolak hujah pertama, menolak pandangan Abu Hanifah bersama dengan pengikut beliau dalam dari segi bahasa. Dalam bab ini wallahu alam kebenaran bersama pihak jumhur ataupun pihak Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hanifah wal Sunnah, jangan silap. Beliau pun dekat Ahlussunnah, tapi bab ni kita bincang balik-balik, beliau tersilap dalam mentakrifkan iman. Zaman beliau takrifkan begitu sahaja, tak ada apa-apa. Beliau Ahlussunnah tak ada berlaku apa-apa, tapi diguna pakai oleh golongan Murji'ah untuk lawan Ahlussunnah. Sebab apa? Dia membuka jalan pada mereka untuk mengeluarkan amalan daripada iman. Akhirnya ada yang kata kami ni ahli makrifat, kami tak perlu beramal, amal itu tak ada kaitan dengan iman, kami tinggalkan iman, iman itu berkaitan dengan hati. Ada yang kata solat dalam hati sahaja, tak payah amal, amal itu bukan macam-macam golongan Murji'ah yang gulat menggunakan hujah.
Jadi mereka dulu lawan sebab bodoh. Tapi bila imam keluarkan pandangan begitu, mereka dah ada hujah. Cakap pun dah ada dalil. Padahal dalil itu dalil yang salah. Sebab tu tetap kita mengatakan bahawa bab ini kita perlu terangkan bahawa apa yang disebutkan oleh imam oleh Imam Abu Hanifah adalah satu hujah yang silap dalam masalah ini, kerana jumhur salaf malah yang mewakili Ahlussunnah wal Jamaah secara umumnya, mereka tidak mengatakan iman sama erti dengan tasdiq. Tak juga. Dari dulu lagi dah ditentang. Tapi beliau tetap mempertahankan, kerana beliau kata, orang kata mana boleh keluarkan iman? Beliau kata, aku tak keluarkan iman. Aku kata iman tu penting. Cuma dari segi bahasanya, iman adalah tasdiq. Beliau pegang dari segi bahasa. Dari segi bahasa, imannya adalah tasdiq. Itu syubhah yang ada pada imam. Jadi beliau tidak bertujuan untuk keluarkan iman. Tujuan beliau kenapa? Takut orang cepat mengkafirkan orang. Ada tak orang beriman tak beramal? Ada. Jadi kalau orang tak beramal, habis kafir lah dia kata. Kalau kalian masukkan amal dalam takrif iman, macam mana ada orang yang tak beramal, atau orang sekali sembahyang, sekali solat, orang puasa, tak tinggalkan puasa, jadi mereka ada kafir? Ini perbincangan yang satu lagi. Perbincangan ini, maka wujudlah perbincangan selepas ni, adakah iman itu satu sahaja ataupun yatajazza, ada bahagian-bahagian iman bertambah berkurang ataupun tidak. Ahli sunnah kata iman bertambah berkurang. Iman yang asas itu wujud, tapi kalau dia tak tolak, dia beramal tapi amal dia ada lompong, kurang iman dia. Kalau dia makin tambah beramalnya, kalau tambah ketaatan, makin tambah imannya. Bagi golongan yang kata tasdiq, mereka kata iman tak bertambah tak berkurang. Yang bertambah kurang hanya amalan, pahala dan dosa yang bertambah kurang, tapi tak melibatkan iman. Jadi iman tu tak ada kaitan dengan pahala tu bab lain, iman bab lain. Ini perbincangan lagi. Ya. Sebab tu bagi golongan Murji'ah, dia kata kami tak hiraukan pahala ataupun dosa, kami tak hiraukan syurga ataupun neraka. Yang kami inginkan cinta Allah. Dia asasnya ke situ. Ya. Hujungnya golongan Murji'ah akan gunakan asas pada situ, dan dia akan bawa daripada masalah yang kecil, masalah yang biasa, simple, lama-lama jadi hujah sampai berwujudnya golongan ahli makrifat lah, ahli macam-macam yang tidak menghiraukan tentang amalan, malah menisbahkan amalan itu sebagai ilmu syariat kami, ahli laduni kami ni, ilmu laduni, macam-macam masalah yang wujud kemudian. Sedangkan istilah ini tak pernah wujud pada zaman salaf. Zaman Abu Hanifah pun tak wujud. Kalau dia orang ni buat jumpa Abu Hanifah rotan seorang-seorang. Betul, Abu Hanifah cerita masalah ilmiah saja, masalah ilmiah ketika itu. Supaya orang bertujuan supaya orang tidak mengkafirkan, mudah mengkafirkan sebagainya, seperti wujud kepada golongan Khawarij sebagainya. Namun penyelesaian sebenar adalah pada dalil, pada pandangan umum, adanya pertambahan iman kurang, adanya iman ada 3 level kita belajar nanti. Apa kita belajar? Satu, iman yang syaratul iman, syarat iman, iaitu dengan ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berimanlah kita. Dengan makna umum tadi, makna umum. Kadang iman level yang lebih tinggi daripada syarat iman ialah iman apa? Iman kamalul wajib, orang yang sempurnakan benda wajib. Level orang ni ada level pertama, dia ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu kadang-kadang dia sembahyang, kadang-kadang dia terlupa, terlambat. Kadang-kadang dia baca Quran, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ada tahun dia keluarkan zakat, ada tahun tak nak keluarkan zakat. Ada kadang-kadang dia ni tinggalkan benda haram kerana buat benda haram. Ni orang yang iman dia kadar wajib. Kadar wajib, syarat iman tu yang kadar asal tu masih kekal. Dia tak terkeluar dari Islam. Tapi dia tidak sempurnakan kewajipan dia. Tak sempurnakan apa yang wajib. Ada orang yang lebih daripada itu. Dia panggil sebagai kamalul wajib. Yang wajib sempurna. Macam mana seorang lelaki datang jumpa Nabi tentang tentang Islam, Nabi ringkaskan dia tentang rukun Islam, solat, zakat, puasa, sampai pada rukun Islam 5 perkara. Lepas disebutkan, dia kata aku pegang ni je, aku tak tambah, aku tak lebih. Nabi kata qad aflah in sadaq, dia akan masuk syurga, iaitu masuk syurga tanpa hisab, kalau dia
Dia benar kata-kata. Maksudnya dia buat betul-betul. Jadi dia sempurnakan benda yang wajib, tinggalkan semua benda haram, layak masuk syurga tanpa, bukan tanpa hisab, tanpa masuk ke neraka. Tapi kalau golongan yang awal tadi, ada kemungkinan tak masuk neraka? Ada kemungkinan, kena timbang dulu. Kena tunggu syafaat dulu. Ada fi masyiatillah, berada masyiatillah. Tapi kalau golongan memang tak buat langsung dosa, dia buat benda wajib, kalau terbuat dosa sikit terus bertaubat, golongan yang pergi jumpa Allah dengan lengkap yang wajib dan tak ada benda haram, golongan ini masuk syurga tanpa lalu neraka, masuk syurga sejak pada awal lagi ibtidaan. Golongan yang pertama masuk syurga dengan rahmat Allah. Kalau Allah ampunkan, ampunkan. Kalau tak ampunkan, masuk neraka dulu baru masuk ke syurga. Dan iman yang paling tinggi ialah kamalul mustahab. Sempurnakan benda sunat juga. Yang wajib semua dibuat, yang sunat semua dibuat. Yang wajib semua dibuat, yang haram semua ditinggal. Yang sunat selagi dia mampu dan dia tahu, dia akan buat. Dia tak ada tinggalkan satu benda sunat pun. Mereka dipilih untuk jadi zuhud. Mereka pilih untuk semua benda yang mereka mampu buat. Inilah level sahabat. Sebab tu sahabat menangis. Sahabat-sahabat yang miskin menangis jumpa Nabi sebab apa? Sebab orang kaya nafkahkan harta. Padahal tak wajib pun benda dia. Mereka ni tak ada duit, tak ada harta. Tapi mereka menangis jumpa Nabi. Zahaba ahlul qudur bil ujur. Orang-orang kaya bawa pahala yang banyak ya Rasulullah. Sebab mereka tak berpada dengan benda yang wajib dan dengan benda haram, tak. Mereka berlomba-lomba untuk perkara yang sunat dan itu sebagai kerja mereka. Selagi mereka mampu, mereka lomba. Dan ini level sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara umum. Level kita kat mana? Level kita wallahualam lah. Masing-masing tahu, kita tak tahu siapa. Iman ni Allah yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Indallah, sisi Allah. Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Lebih bertakwa. Sebab apa? Syarat iman amal diterima berkaitan dengan ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah boleh lagi kita betulkan orang solat. Orang solat tak betul, betulkan. Tapi ikhlas, kita tak tahu. Kita hanya mampu berikan tazkirah, baca hadis raqa'iq, cerita tentang, kita hanya, tapi hakikatnya tidak siapa tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sebab tu dari akhirat ada orang alim yang dibawa, ada orang jihad fi sabilillah yang dibawa, ada orang yang nafkah, orang yang menafkahkan jalan fi sabilillah dibawa, ada di kalangan mereka yang amalan mereka tak diterima. Sebab apa? Allah ukur dalam bab keikhlasan. Wa hussila ma fi sudur. Hari itu Allah bongkarkan segala yang ada dalam hati. Betul, saya bab ni saya cerita, saya ada 4 surah dalam Quran berturutan yang cerita tentang jenis-jenis hisab. Surah Al-Qari'ah, At-Takatsur, surah Zalzalah dan surah apa lepas dia? Satu surah Al-Adiyat. Okay? Semuanya cerita tentang jenis-jenis hisab, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah kata diperlihatkan. Sekecil-kecil benda akan diperlihatkan. Okey, itu benda kalau boleh nampak. Ada benda yang diukur dari segi berat dia. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Allah ukur pula dia punya berat dia. Ada benda kecil pada pandangan orang, kecil tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimah la ilaha illallah banding dengan banyak zikir bid'ah, yang mana lebih bagus? La ilaha illallah. Zikir-zikir yang susah-susah sampai kena melompat, kena apa semua sekali, dan benda yang tak warid, banding dengan satu kalimah la ilaha illallah, yang mana lebih baik? La ilaha illallah, walaupun kecil, walaupun nampak sedikit. Jadi ada amalan yang ditimbang di mizan jadi berat. Ada orang bawa amalan banyak, letak kat mizan haba'an mansura, tak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cara hisab yang kedua. Ada hisab, Allah hisab dalam berkaitan dengan hati kita. Surah Al-Adiyat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Pada hari itu bumi keluarkan segala isinya. Hati, isi kandungan hati kita juga akan dibongkarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara hisab. Allah nak hisab pula dalam hati ni, tak ada siapa tahu. Allah yang tahu. Ketika itu Allah hisab amalan manusia. Dan terakhir sekali yang surah At-Takatsur. At-Takatsur cerita tentang apa? Cerita tentang akhir sekali, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Dah cerita tentang diri kita ni, apa yang kita buat yang dilihat, apa kualiti amalan yang ditimbang, dah cerita berkaitan dengan ikhlas sebagainya. Allah kira pula nikmat yang Allah beri. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Hari itulah
Nikmat apa? Isteri kita jadi musuh kita, masa itulah anak kita jadi musuh kita. Makin rapat dengan kita, makin lawan. Makin banyak hujah. Sebab tu kita dalam bab ni kita kesenaraikan. Kita ni tanggungjawab kita. Kita ni sebagai apa? Jawatan kita. Sebagai bapa, sebagai anak, bapa kepada berapa orang anak. Senaraikan. Sebagai suami kepada berapa orang isteri. Senaraikan kalau ada dua. Sebagai anak kepada ibu dan bapa. Letakkan ayah mak. Letaklah sebagai majikan kepada 10 orang pekerja. Sebagai apalah, letaklah semua jawatan yang mana kita rasakan bahawa tiap-tiap orang tu ada hak ke atas kita. Lepas senaraikan jawatan kita, senarai pula orang yang terlibat dengan kita. Siapa, kalau anak berapa orang, isteri berapa orang, kalau pekerja berapa orang, kalau kita bekerja, bos kita berapa orang atas kita sebagai, senaraikan. Dan jawatan ni paling kurang letaklah 40 atau jawatan kita banyak, kira balik. Jawatan dalam masyarakat, jawatan dalam keluarga semua sekali letakkan. Lepas tu, yang ada hak tu senaraikan hak dia. Apakah hak anak terhadap kita yang perlu tunaikan? Adakah kita beri kewajipan agama pada dia cukup atau tidak? Adakah kita berikan kepada dia? Adakah kita dah ajak dia solat? Adakah kita minta dia puasa? Hak-hak ni kita senaraikan. Dari situlah baru kita boleh hisap. Baru kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bukan kita duduk fikir tak tahu apa nak buat. Hisap apa? Aku ni lengkap dah. Aku ni wali dah rasanya. Bila kita letakkan senarai tadi, mana bukan senarai dalam kepala ke, senarai dalam kertas, tak kisahlah. Tapi kita duduk hisap, satu-satu kita tahu. Bab itu bab tanggungjawab kita dengan manusia, dengan nikmat yang ada keliling kita. Berkaitan dengan amalan ikhlas. Ada satu lagi. Berkaitan dengan tanggungjawab dengan Allah, itu banyak senarai lagi lah. Tapi ini salah satu jenis senarai. Betul, orang yang hisap ni, dia hisap diri dia, dia akan dari hari ke hari dia akan memperbaiki diri dia lebih daripada dia nak buat correction pada orang. Daripada nak komplain orang. Okey. Seksi sikit. Saya pernah sekali tu sebabkan mic dekat bawah, orang kata abang nak tunjuk dada ke apa. Yang komplain pertama sekali rumah. Okey dah macam ni. Okey. Ni kena tak? Okey. Sebenarnya tajuk tadi tak ada kaitan dengan tajuk, kaitan iman je lah. Tapi maksudnya kalau kita bincangkan detail, tajuk iman bukan sekadar khilaf. Masalah dalam akidah yang kita belajar ni, kita belajar masalah khilaf. Tapi sampai pada bab tertentu, bila kita baca ayat Quran dan hadis, Quran dan hadis tak fokuskan pada khilaf, dia fokuskan kepada konten sebenarnya. Apa yang cuma bila kita bincang masalah akidah, kita bincang tentang firaq, ada orang tersesat sebagainya. Dan bab ini bila dia salah asas ni, semua ayat tadi dia tafsirkan lain lah. Macam mana cari jalan lari dia, yang mana sesuai dengan dia terima, tak sesuai dia kata majas. Betul tak? Yang sama dengan dia diterima, yang tak sesuai dia kata majas. Habis macam mana? Takwilkan sesuai dengan apa yang dia nak. Itu benda basic yang berlaku dalam cara menafsirkan Quran. Sebab tu bila kita tafsir Quran, kita perlu tengok dulu manhaj penulis. Siapa yang menulis manhajnya, kaedah-kaedah asas. Bila kita ada usul, mana tahu manhaj yang betul, bila kita baca tafsir, kita tahu penulis ini bermazhab sekian-sekian. Jadi kalau beliau tersalah, kita kata kesalahan beliau bab ni, kita semoga Allah ampunkan beliau. Kita tengok pada bab yang bermanfaat. Sebab tu pengajian akidah sangat penting. Kita nampak macam simple, tapi dia melibatkan perbincangan seterusnya. Macam saya sebut lepas, orang yang menentang Tauhid 3 sebab apa? Antara ahli ilmu dia yang menentang Tauhid 3, sebab Tauhid 3 memasukkan amalan dalam iman. Betul tak? Sedangkan mereka taklifkan iman tak ada kaitan dengan amalan. Amalan tu benda sampingan. Dia kata kalau orang dah beriman dengan Allah, takkan dah dia pakai tangkal. Kita tahu, kita kata pakai tangkal tu melibatkan syirik. Sama syirik dalam amalan. Bukan syirik mengeluarkan i'tikad yang keluarkan daripada Islam lah. Tapi syirik dalam amalan. Kita masukkan, kerana kita masukkan iman itu berkait dengan amal sekali. Amalan itu sendiri pun boleh jatuh syirik. Semata-mata i'tikad saja. Betul, bagi orang yang kata i'tikad, tak apalah dia pergi tawasul dengan kubur ke, pergi tawaf kat kubur ke, dia nak tawasul dengan muka guru dia ke, dengan lambang capal ke apa, asalkan dia kata Allah yang berkuasa.
Allah yang beri. Disyaratkan, dia kata, pada mereka syirik hanya berlaku bila berkaitan dengan hati. Ini kita nampak simple, tapi dia membawa kesan pada banyak masalah. Kalau dapat disenaraikan hujah masalah-masalah yang berlaku, sesuatu itu kita dah akan nampak berpuluh-puluh masalah ada kaitan dengan takrif iman yang asalnya kita nampak simple belajar. Tapi kenapa kita ulang-ulang balik, semua ulang-ulang balik nak kata benda ni? Iman tu melibatkan 3 komponen dalam diri kita, i'tiqad dengan hati, iqrar dengan lisan, amal bil arkan. Bawa ayat Quran depan ni, Ibn Abil Is akan bawakan ayat Quran begitu banyak. Kenapa beliau nak pentingkan sangat? Ni takrif je pun. Tak. Kita yang tak tahu nampak tak penting. Tapi bila menang kat sini, insya-Allah untuk bab seterusnya mudah. Tapi kalau kat sini kita mengaku kalah, akur, dia akan jadi masalah lain. Sebab tu bagi saya, orang yang cuba menghapuskan Tauhid 3 dalam silibus itu, mereka mempunyai agenda yang besar di sebaliknya. Sebab tu orang kata, tak payahlah Ustaz, kita yang penting. Tak. Perlu bersuara. Perkara ini adalah melibatkan urusan iman. Banyak amalan khurafat yang dilakukan. Malah, saya pernah ada seorang Ustaz kata, amal ni hati je, yang entah masukkan semua amalan tu apa. Habis kata saya masuk, habis dia kata amalan dia masalah fiqh, ente kena belajar betul-betul, ente faham betul-betul. Habis dia kata ente belajar ngajar orang akidah ente tak betul. Ada yang cakap begitu. Anak tanya pada dia, kalau amalan semua masalah fiqh, sujud kat berhala, kat kitab fiqh mana belajar? Ajar kita sujud untuk berhala. Kat kitab fiqh mana belajar? Cerita tentang pijak Al-Quran. Kitab fiqh mana yang ajar tentang tangkal sihir dan sebagainya, bincang tentang masalah tu, tak jumpa. Menyebabkan pelajaran berkaitan dengan syirik-syirik amalan ini tidak dibincangkan. Malah dikatakan ilmu tauhid adalah ilmu kalam. Ilmu kalam sifat 20 terhad pada situ. Sedangkan ilmu tauhid itu lebih luas, bukan sekadar itu. Itu perbincangan sendirilah, perbincangan sendiri yang dibincangkan. Tapi ilmu tauhid lebih luas daripada itu. Tauhid melibatkan segala perkara berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid berkaitan dengan semua urusan perkara ghaib, dan kalau melibatkan tauhid dengan syirik melibatkan hak Allah. Hak Allah bukan sekadar sifat 7 sifat ma'ani itu tersebut. Atau orang kata bukan 7 lah, 20. 20 pun 20 lah. Hakikatnya 7 lah. Hakikatnya 7. Kerana sifat yang lain, sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'nawiyah kembali kepada makna sifat 7. Sebab tu Ibn Taymiyah sebut 7. Bukan beliau tak faham. Tapi itulah hakikatnya yang sifat yang disabitkan sebenar. Dan perbincangan yang panjang. Saya minta maaf, saya jarang sebut benda ni, tapi perkara perlu ditegaskan. Tauhid, ilmu tauhid perlu dibincangkan secara menyeluruh. Berbeza dalam bab itu sekalipun, maksudnya nak kata sifat 20 wujud sesuai tak sesuai, okey. Berbeza kat situ sekalipun, jangan keluarkan bab-bab tauhid yang lain. Nak berbeza, nak kekalkan silibus berkaitan sifat 20 sekalipun, jangan keluarkan tauhid 3 yang membincangkan juga amalan juga melibatkan tauhid. Jangan tolak. Kerana itu memang ada dalam ayat Quran. Itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebab tu bila kita baca surah Nas, Qul a'udzu birabbin nas berkaitan dengan rububiyah. Malikin nas berkaitan dengan asma' sifat. Ilahin nas berkaitan dengan uluhiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin berkaitan dengan rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim berkaitan dengan asma' sifat nama Allah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin berkaitan asma' sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berkaitan dengan uluhiyah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, uluhiyah. Dan kita tahu uluhiyah macam mana nak buktikan uluhiyah dengan rububiyah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Ini semua kaitan dengan rububiyah. Maka Allah tegaskan di hujung selepas Allah arahkan ubudu, kat hujung Allah kata fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan syirikkan Allah sedangkan kamu mengetahui. Itu mengetahui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah sebenar berkaitan dengan uluhiyah. Dibuktikan dengan rububiyah. Sembahlah Allah yang ciptakan kamu. Bukan tolak. Tauhid 3 bukan bererti pecahkan tauhid jadi 3. Tak.
untuk membuktikan kelazimannya. Sebagaimana kita percaya Allah yang ciptakan kita dan Allah yang memberi manfaat kepada kita, yang boleh memudaratkan kita, kenapa kita pergi pada yang lain? Kenapa sembah yang lain? Kenapa minta yang lain? Kalau kita Allah Maha mendengar, kenapa perlu bertawassul dengan yang lain? Kalau tawassul untuk amalan diterima, Nabi ajar. Nak beramal supaya doa kita terima, Nabi ajar supaya kita serutlah nama-nama Allah yang warid sesuai dengan permintaan kita. Tawassul dengan asma' sifat. Nabi juga ajar bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Nabi bawakan cerita berkaitan dengan 3 orang lelaki di dalam gua. Mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Nabi ajar. Bukan tak ada tawassul kalau nak Allah terima amalan. Dan Nabi juga ajar bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Nabi pesan supaya Umar minta doa dengan Uwais Al-Qarni. Ibnu Abbas bertawassul, Umar bertawassul dengan Al-Abbas selepas Nabi wafat. Ini diajarkan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh sahabat. Kalau nak tawassul dalam bab supaya amalan diterima, ada caranya. Bukan tawassul cara jahiliah yang menjadikan berhala sebagai perantaraan diri dengan Allah. Bukan tawassul cara Nasrani yang menjadikan pendeta-pendeta yang mengampunkan dosa baru dia yang minta kepada Allah. Dengan alasan kita ni tak layak minta kepada Allah. Cara tu salah. Tawassul mesti cara yang dibenarkan syarak. Sebab tu dalam beribadah kita kepada Allah, kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam bab-bab tertentu, bab doa bab tertentu, kalau nak bertawassul, tawassul dengan cara disyariatkan. Bukan bebas. Bukan bebas. Bawa muka syekh letak, renungkan muka dia. Iman kamu bertambah, syaitan akan takut. Inilah tauhid yang sebenar. Apa dia? Ada yang tawassul dengan batu-batu ini. Tiba-tiba buat tawassul buat mujarrab. Tiba-tiba masalah berkaitan dengan asbab syar'iyah, asbab yang ghaib ni, yang sepatutnya diiktiraf oleh syarak, tiba-tiba dijadikan bab mujarrab. Boleh cuba-cuba. Habis orang pergi bawa muka syekh sekian-sekian, orang takut, jin pun takut, bergelupur. Mujarrab. Dia ingat jin tu bodoh ke? Jin dia masuk ke orang tujuan apa? Makan pisang ke jin? Tak makan pisang, tak minta duit. Dia tak pakai pun duit. Dia nak supaya kufurkan manusia, sesatkan manusia. Orang pergi, kita pergi uban, pergi beruban. Mana kita pergi, orang tu kena rasuk. Kita membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong aku panas. Kita bangga, aku baca hari ni panas. Syaitan ni nak rosakkan niat kita. Kita pun tertipu. Kita baru nak aku pancung kau. Mati kata. Percaya. Datang yang baru. Aku yang baru. Ingat jin bodoh ke? Ada ruqyah ada. Keberkatan bukan pada kita punya teknik sana sini buat begini. Tak, keberkatan pada ayat Quran, keberkatan kepada doa kita, tawakal kita, keikhlasan kita dalam dan sebagainya. Ruqyah ni salah satu daripada bentuk doa. Bukan dengan konsep ini dengan kaedah-kaedah yang pelbagai yang dibuat. Bawa batu inilah, bawa ini. Itu bukan cara tawassul yang disyariatkan. Kecuali dengan bahan-bahan yang diketahui secara mujarab je. Diketahui bahawa jin tak suka, contohnya disebutkan oleh sebagian ulama, dibenarkan dalam bab perubatan. Dalam bab perubatan ni diketahui bahawa bila orang ni sakit, sihir, bila kena daun bidara dia rasa tenang, selesa, itu bolehlah. Bukan tahu secara alami memang jin pun ada dia punya tabiat dia, ada bahan-bahan yang dia tak suka. Itu pun dengan kadarnya, bukan bebas menggunakan bahan. Satu rumah tabur dengan beras ke tabur dengan garam penuh. Kaedah garam sekalipun diguna pakai ada kadar, ada cara dan kaifiahnya yang mana perlu dikontrol oleh cara syarak supaya tak terbuka terlalu luas. Dan kita pun dalam bab ruqyah ni tak terlalu sempit. Jauh tajuk saya. Tapi inilah perkara perbincangan kita nampak macam sedikit masalah kecil, takrif, tapi dia membawa kesan kepada masalah yang banyak dalam kehidupan kita. Okey, kita baca apa yang tersebut dalam buku. Jadi untuk hujah pertama, menolak dari segi bahasa dan wajah pertama, cara pertama, iaitu kita tak terima. Minggu depan kita akan bincangkan pula, ulama kata okeylah kami setujulah. Bukan setuju, kami serahkanlah
Kalau korang kata iman tu pun tasdik, kami boleh terima. Bukan terima, nak debat bolehlah. Nak katakanlah maknanya memang tasdik. Korang bawalah ayat Quran semua sekali kamu tak percaya, jawab dengan cara bahasa, maka ada 6 jawapan lain yang kita bacakan pada minggu depan insya-Allah. Okey, hari ini kita tengok apa yang ditulis secara ringkas insya-Allah. Ada perbezaan. Okey, kita tengok bawah tu. Kesimpulannya, orang tidak berkata amantuhu. Macam saya bagi. Maksudnya kalau nak kata beriman dengan seseorang, dia kata amantuhu. Sebaliknya mereka berkata amantulahu. Ini nak percaya pada seseorang. Sebagaimana orang mengatakan aqrartulahu adalah lebih dekat ditafsirkan dengan aqrartu, ditafsirkan dengan okey. Di sini ada kesilapan yang perlu dibetulkan. Okay. Kesimpulannya orang tidak berkata amantuhu. Sebaliknya mereka berkata amantulahu. Jadi amantulahu itu seperti aqrartulahu maknanya. Amantulahu artinya aqrartulahu dalam bahasa. Maknanya kalau kata ulama, kalau nak kata tasdik dengan ikrar lebih dekat sebenarnya kalau nak maknakan dengan iman. Ikrar tu lebih tepat berbanding dengan tasdik. Kalau nak berikan makna iman. Jadi orang akan berkata amantulahu, tidak berkata amantuhu. Sebab kalau saddaqa dia kata saddaqtuhu, tapi orang tak kata amantuhu, orang kata amantu lahu. Lam diguna pakai. Kenapa? Sebab ayat Quran kita baca atas tu. Allah kata yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Mereka beriman dengan Allah. Itu berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minu lil mu'minin, dan mereka mempercayai orang beriman. Jadi dibezakan dari segi penggunaan bahasa yu'minu bi dengan yu'minu li. Okey. Yu'minu bi untuk berita yang dibawa, yu'minu li untuk orang yang membawa berita. Kita percaya pada orangnya. Okey. Jadi kesimpulannya orang tidak berkata amantuhu, sebaliknya mereka berkata amantulahu. Sebagaimana orang mengatakan aqrartulahu. Okey. Selesai kat situ. Titik. Kalau tak ada titik tu, buatkan noktah. Kemudian kita sambung ayat baru. Adalah lebih dekat ditafsirkan dengan aqrartu lahu berbanding ditafsirkan dengan saddaqtuhu. Dan saddaqtu lahu. Okey. Kat situ, kat buku tu tulis lain, betul? Jadi tolong betulkan pada kalimah pertama tu dia kata bisaddaqtu, tak, tu padam terus, salah taib. Sebenarnya aqrartu lahu adalah lebih dekat ditafsirkan dengan aqrartu lahu berbanding ditafsirkan dengan saddaqtuhu. Tiba-tiba ada awaib tu, awaib pun tak kena. Itu salah. Sebab tu saya yakin yang ni pihak yang audit, kerana bahasa Arab ni kalau kita letak dalam ni, bila kita copy paste kadang-kadang dia tukar dia punya depan belakang dia. Kalau sebab tu kalau penting yang edit atau yang nak buat yang edit mana-mana buku ialah orang-orang yang faham bahasa Arab. Penting sangat kerana itu pengalaman saya sendiri lah. Kadang-kadang kita tak perasan dia berubah. Saya kat Facebook saya baru ni saya pernah cerita tentang imam yang lepas solat baca alhamdulillahillazi, yang baca bacaan tu, bila saya copy paste, okey, dia bila copy paste daripada satu bila kita malah nak type lah kat Google, keluar kat mana-mana, ambil lah kan. Bila letak balik tab ni dah tertukar habis. Tak perasan. Ada mungkin orang sudah tertukar. Kadang-kadang berlaku begitu, tak check. Alhamdulillah ada yang tegur. Ada yang tegur. Jadi baguslah, alhamdulillah ada yang tegur. Lafaz sebut. Jadi dalam bahasa, dalam tulisan Arab ni kadang-kadang berlaku begitu. Terutamanya bila bercampur dengan rumi. Kalau Arab ni tak masalah. Tapi Arab campur dengan rumi, kurungan-kurungan ni dia akan bawa dia lari. Jadi pada kurungan pertama tu tulis adalah lebih dekat ditafsirkan dengan aqrartu lahu berbanding ditafsirkan dengan saddaqtuhu. Okey. Buat titik lagi. Buat apa? Noktah lagi. Ya? Yang tukar, yang kataan tu bisaddaqtu dan tukar pada aqrartu lahu. Aqrartu lahu.
ditafsirkan dengan al-ghaib tu ada. Al-ghaib tak kena mengena tu, tersalah taib tu. Yang betulnya adalah dengan saddaqtuhu. Okey, dan nuqtah. Kemudian di samping kedua-duanya ada perbezaan kerana perbezaan antara di samping kedua-duanya ada perbezaan. Kerana perbezaan antara kedua-duanya itu adalah sabit dalam maknanya. Walaupun kita kata aqrartu lahu dengan amantu lahu ataupun ni dua perkataan ni aqrartu dengan amantu, walaupun kita kata boleh, tapi maknanya juga berbeza pada setengah keadaan. Juga saddaqtu. Okey. Ini kerana semua orang yang memberitahu tentang perkara yang dapat disaksikan, itu perkara syahadah atau perkara ghaib, akan dinamakan akan digunakan kalimah saddaqtu. Kalimah saddaqtu. Ini semua yang saya syarahkan tadi. Sebagaimana dikatakan juga terhadapnya kadzabtu. Maksudnya kalau orang percaya, kita percaya padanya, saddaqtu, kita nafikan, kita kadzabtu. Ataupun kita kata pada dia sadaqta kadzabta. Nak letak saddaqtu pun boleh, sadaqta pun boleh. Sadaqta artinya kamu dah betul lah, apa yang kamu cakap dah betul. Ataupun kata saddaqtuhu, aku mengiyakan apa yang dia katakan. Jadi kalimah saddaqa digunakan pakai untuk semua, yang ghaib ke atau yang syahadah. Tapi kalimah begitu juga mendustakan. Kadzabtuhu maksudnya kadzabtuhu perkara ghaib ke, perkara syahadah ke, orang yang dustakan dia tak terima, boleh gunakan kadzabtuhu. Orang yang mengatakan langit di atas kita, maka akan dikatakan kepadanya saddaqta. Kamu betul. Langit di atas, saddaqta. Saddaqta wa barirta. Bila kata as-salatu khairum minan naum menurut mazhab Syafi'i. Walaupun rajihnya kita ulang balik as-salatu khairum minan naum. Tapi menurut mazhab Syafi'i kerana mereka menerima riwayat tersebut, malah itu adalah ijtihad sebenarnya, tapi dia sebut setengah riwayat yang tidak sabit. Sadaqta wa barirta. Bararta salah satu wajah luah, tapi lebih dari segi bahasa barirah itu lebih tepat dengan bararah. Mana barun, mana bir tu asal daripada barirah atau bararah, ada khilaf ulama. Yang rajihnya asal daripada barirah. Sadaqta wa barirta. Itu dari segi bahasa lah. Dari segi riwayat tak sabit. Jadi kalau orang tu cakap benda betul, kita kata sadaqta. Sama ada benda tu ghaib ke, benda syahadah ke, boleh guna pakai. Sebaliknya lafaz iman hanya digunakan pada perkara ghaib sahaja. Kita akan mengatakan kepada orang yang berberitahu matahari telah terbit dengan saddaqnahu, dan kita tidak mengatakan kepadanya amanna lahu. Kerana ia mengandungi makna ini satu lagi. Kerana ia mengandungi makna tenteram. Tuliskan bukan tenteram, tulis al-amnu, senang. Al-amnu. Al-iman berasal daripada al-amnu. Sebab tu lebih baik tidak diterjemahkan. Dia letakkan kurungan kalimah Arab. Al-amnu. Al-amnu, tenteram tu. Al-i'timan atau al-amnu. Al-i'timan, kalimah Arab juga. Yang merupakan pecahan dari kalimah al-amnu. Al-i'timan, iaitu merasa tenteram dan percaya pada seseorang. Kalau kita kata, kita sekarang, kita percaya tak pada Nabi? Beriman tak dengan Nabi? Iman. Sebab apa? Sebab kita rasa tenteram, rasa tenang dengan Nabi SAW. Apa yang Nabi sampai pun kita terima. Itu makna iman sebenar. Jadi, maksud lebih kepada makna thiqah. Iman ni, makna ketika percaya kepada Nabi SAW, maka apa sahaja yang Nabi sampaikan, kita beriman dengannya. Itu makna al-amnu. Kita rasa aman, kita rasa tenang dengan dan tenteram, betul lah makna tenteram serum, dengan apa, dengan yang membawa berita, itu yang Nabi Muhammad SAW. Kalau dia katakan tenteram itu al-amnu atau al-i'timan hanya diguna pada perkara ghaib. Kalimah itu hanya digunakan perkara ghaib. Maknanya kalau orang tu berkaitan dengan sadaq tu, kita kena cek betul tidak berita isteri tunggu bawah, matahari ke atas bawah tu kita boleh cek. Tapi kalau benda ghaib kita percaya, artinya hanya berkaitan bila adanya rasa kita bukan percaya berita ghaib. Kita tak tahu macam mana ghaib, betul tak betul. Macam mana kita boleh percaya perkara ghaib? Sebab kita percaya pada orang yang bawa berita tadi. Sebab tu kalimah al-iman itu berasal daripada al-amnu, al-i'timan, berasal daripada kalimah thiqah, mana wathiqa, tuma'anna dan sebagainya dari segi bahasa. Boleh buka mana-mana mu'jam bahasa, akan kita jumpakan makna-makna begini.
Dan akan disebutkan bawah waqila, ada yang mengatakan at-tasdiq. Tapi asalnya adalah makna iman dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab iman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melibatkan kita percaya. Bila kita dah percaya dengan Nabi 100%, barulah kita percaya dengan berita yang dibawa. Logik tak logik, sebab kita dah yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita tentang lembu bercakap. Nabi cerita tentang pohon kurma menangis. Kita percaya tak? Percaya. Sebab apa? Nabi yang beritahu. Sebab kita dah beriman dan rasa tenang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu iman hanya diguna untuk perkara ghaib. Tidak diguna untuk perkara syahadah. Hanya perkara ghaib sahaja yang dikatakan kepada orang yang memberitahu tentangnya dipercayai, itu muktaman, iman. Dipercayai itu maksudnya iman. Kalau tuan-tuan nampak sikit-sikit beza tu, saya dah ubah sikit dah. Tak apalah. Yang penting makna asal kita dah faham. Dari segi susunan bahasa tu mungkin berbeza. Oleh itu, di dalam Al-Quran dan lainnya, kalimah iman tidak digunakan kecuali pada jenis makna ini. Itu kecuali pada perkara ghaib. Okey, kemudian saya kata, begitu juga lawan lafaz iman, bukan sahaja dusta, bukan takzib saja. Iman bukan lawannya takzib. Tetapi lawannya ialah kekufuran. Juga tu buang, lawannya yang sebenar adalah kekufuran. Iman lawannya bukan takzib macam mana dikatakan oleh Abu Hanifah. Iman lawannya kufur. Betul tak? Orang beriman lawannya orang kafir, bukan orang yang tak percaya. Percaya itu sebahagian daripada iman. Betul, iman sebenarnya al-iman lawannya al-kufru, bukan al-iman lawannya al-juhud ataupun al-takzib. Perlu dibetulkan. Jadi iman, lafaz iman bukan lawan lafaz iman bukan dusta, tetapi lawannya ialah kekufuran. Sahaja tu buang, juga pembuang. Dia sudah sahaja. Lafaz iman bukan dusta, tetapi lawannya ialah kekufuran. Sedangkan kekufuran tidak dikhususkan hanya pendustaan. Maksudnya kafir, kufur, tak semestinya dia mendustakan. Macam mana kita sebut tadi lah, contoh tadi. Ada juga orang kafir, walaupun dia membenarkan, dia tidak mendustakan. Sebaliknya, sekiranya ada orang berkata kepada Nabi SAW, jika ada orang kata, aku tahu engkau seorang yang benar, tapi aku tidak akan mengikut engkau. Sebaliknya, aku memusuhi, benci dan menyalahi engkau. Maka orang ini menjadi kufur lebih dahsyat lagi. Walaupun dia beriman, percaya tentang kebenaran yang dibawa Nabi SAW. Maka dengan itu dapat diketahui bahawa iman bukan semata-mata tasdik. Iman bukan semata-mata tasdik. Dan kekufuran juga bukan semata-mata pendustaan. Sebaliknya, sebagaimana kekufuran boleh berlaku disebabkan oleh pendustaan, maka ia juga boleh berlaku disebabkan oleh menyalahi dan memusuhi tanpa disertai oleh mendustakan, tanpa disertai oleh mendustakan. Begitu juga dengan iman. Ia bermakna tasdik, mentaati dan mengikuti dan mengikut. Tasdik juga terlaksana dengan perbuatan sebagaimana sabit dalam Sahih Bukhari. Okey. Sebagaimana tasdik? Okey, sekarang sampai sini dulu. Sampai sini, gariskan, minggu depan kita sambung. Tasdik terlaksana dengan perbuatan, itu adalah berkaitan dengan poin orang yang kata, kalaulah tasdik itu betul sekalipun, dia jawapan pertama dah sampai dah itu. Sampai sini kita akan bersama minggu depan. Kalaulah tasdik membenarkan itu, iman artinya tasdik sekalipun, kami serahkanlah. Bahasa ni dah bincang lama-lama. Tak apalah kamu percaya, tak percaya. Tak apalah kami terpaksa dah ikut kamu. Terpaksa ikut hujah kata iman tu artinya tasdik sekalipun. Tasdik pun berlaku dengan perbuatan. Membenarkan tak semestinya dengan hati. Membenarkan juga berlaku dengan perbuatan. Sebagai hadis Nabi ni. Nabi kata dua mata berzina. Zina mata adalah dengan melihat, dua telinga berzina, zina telinga adalah dengan mendengar, iaitu dengan perkara haram lah, dengan perkara haram, tengok benda yang haram, benda yang bukan lihat perzinaan atau perkara haram sebagainya, lihat ni semua mata berzina, telinga juga mendengar, boleh berzina. Wal faraj, dan kemaluan, yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu, kemaluan yang akan yang membenarkan atau mendustakan. Ada orang tengok sampai ke tahap wali'azubillah dia berzina. Kemaluan itu membenarkan apa yang dibuat oleh matanya. Ada orang yang tengok kemudian dia kemaluan ini tidak melakukannya. Artinya dia terhad kepada dosa-dosa yang kata dengan mata, dia tak sampai kepada zina yang dengan mafhum syarak sebenar. Jadi tasdik juga Nabi guna pakai wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibu. Jadi yusaddiqu membenarkan juga berlaku dengan perbuatan, iaitu
perbuatan seseorang itu berzina. Kemaluan yang berzina ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini wajah pertama, dan kita akan ulang balik. Ulang balik untuk pertemuan yang depan, minggu depan. Ada 6 jawapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika nak jawab untuk sekadar berhujah. Kalau nak berhujah juga ada jawapan-jawapan, ada 6 cara yang ditemukan dalam kitab-kitab mereka menjawab golongan murji'atul fuqaha dalam masalah ini. Okey. Ada soalan, kita buka pada soalan insya-Allah. Berapa bulan hari ini? 12. 15. Alhamdulillah kalau semua faham. Alhamdulillah. Semua kata Ustaz, dah pukul berapa Ustaz? Bukan tak nak tanya. Okey. InsyaAllah sampai sini saja. Tak ada soalan yang di ni insyaAllah. Okey, sampai sini saja. Kita tutup kafaratul majlis seperti biasa insyaAllah. Semoga Allah SWT terima segala amalan kebaikan kita. Allah SWT jadikan kita kalangan orang yang sentiasa menuntut ilmu, sentiasa mengamalkan ilmu, dan semoga Allah SWT terima amalan tersebut dan masukkan kita ke syurganya insyaAllah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.